Kembali, sekarang ini kita masih lagi ingin membincangkan berkenaan dengan program imunisasi kebangsaan COVID-19. Tapi hari ini kita ingin perincikan untuk slot ini, kita ingin perincikan berkenaan buku panduan program imunisasi yang telah pun dilancarkan sendiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Ya. Apakah yang terkandung di dalam buku itu dan kepentingan itu kita akan kupas sekarang ini. Garis panduan tentang buku tersebut amatlah penting untuk kita sama-sama tekuni dan juga kita sama-sama hadam untuk kita mendapatkan vaksin COVID-19. Untuk itu kita terus saja bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Hazami Habib, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Minggu lalu kita menyaksikan bagaimana pelancaran buku panduan bagi imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan yang telah pun dikelolakan oleh MOSTI, Kementerian Kesihatan Malaysia, serta dirasmikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi dalam hal ini, buku panduan tersebut merupakan satu garis panduan yang jelas tentang bagaimana pemberian vaksin imunisasi diberikan. Jadi secara lebih spesifiknya, apakah sebenarnya penumpuan ataupun objektif yang ingin disampaikan di bawah buku panduan imunisasi COVID-19 kebangsaan tersebut, Puan? Terima kasih. Buku ini diterbitkan adalah untuk memberi naratif daripada mula pengenalan vaksin penyakit COVID-19, bagaimana kita mendapat akses terhadap vaksin, apakah polisi pemberian vaksin yang akan dijalankan insya-Allah bermula pada minggu depan ni. Lepas tu apakah kesan-kesannya supaya ada satu sumber rujukan yang tepat, yang sahih, yang boleh memberi maklumat yang jelas kepada rakyat lah, supaya tidak ada lagi kekeliruan ataupun maklumat-maklumat yang kurang tepat. So kami harapkan melalui penerbitan buku ini is a living document. So we will update, kita akan kemaskini pada setiap masa sebab perubahan ataupun pertambahan maklumat. So kita akan tambah baik buku ini online atas talian, boleh dibaca oleh semua rakyat. Kita juga terbitkan dalam 4 bahasa. Sebab kita nak reach out to as many people. So minggu ini kita dah siap dalam bahasa Inggeris, insya-Allah minggu depan dalam bahasa Tamil dan Mandarin, supaya kita boleh reach out kepada semua dan memberi maklumat yang tepat. So itulah tujuan buku ini diterbitkan, dan kita ambil semua polisi yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan, kita bukukan supaya tidak ada lagi pertanyaan ataupun kegusaran, dan kita harap buku ini akan memberi maklumat yang jelas kepada semua. Apa antara perkara yang dititik beratkan untuk memastikan agar perkara-perkara yang dimuat dalam buku panduan ini adalah perkara yang memang perlu diketahui oleh orang ramai? Masa kita di naratif buku ni, kita dah tengok dah soalan-soalan yang selalu masyarakat bertanya. The frequent asked questions, what is the vaccine? Apa benda COVID-19 ni? Dari segi agama, adakah apa fatwa kata, perkara-perkara begini yang selalunya diutarakan atau dipersoalkan. So kita dah letak dalam buku ni. Buku ini juga kita ceritakan bagaimana kerajaan Malaysia memulakan inisiatif untuk kita perbincangan dua hala dan multilateral untuk kita dapatkan vaksin ini, supaya orang jelas, it's transparent. Terus bagaimana kita negotiate dengan negara-negara yang mengeluarkan vaksin dari bulan April tahun lepas, dan bulan 10 ditubuhkan jawatankuasa khas akses vaksin COVID-19. Daripada situ kita dah start come up with the policy. So itu adalah antara persoalan yang kita masukkan dalam buku ini. Dalam buku ini juga kita tunjuk apakah fasa-fasa dalam perancangan, because ini adalah pelan imunisasi terbesar negara. We try to reach out 27 juta rakyat Malaysia. Lepas tu nanti the foreigners yang working in Malaysia pun kita nak vaccinate mereka. So bila kita pelan yang sebesar ini, kita memerlukan satu kefahaman supaya bila rakyat ambil tahu di mana fasa mereka dan dia ready. So itu adalah lagi satu bahagian. Satu lagi is selepas dia ambil vaksin, apakah tanda-tanda, gejala, supaya mereka tak risau, dan golongan manakah yang perlu declare supaya ada langkah-langkah tertentu boleh diambil semasa mereka mengambil vaksin. So dengan cara ini kita juga tunjuk standard supaya they know all things yang kita buat, yang KKM buat dan MOSTI buat dari segi logistik adalah mengikut SOP dan standard yang telah ditetapkan. Sebab kita tak nak ada vaksin yang rosak, kita nak make sure
ensure vaksin yang sampai itu bermutu tinggi. So semua ini diceritakan dalam buku ini bagi menjelaskan kepada rakyat apakah langkah-langkah polisi dan strategi yang telah disusun dalam menjalankan pelan imunisasi kebangsaan ini. Puan, mungkin kita nak berjeda seketika kerana kemudian maka sejarah telah tercipta buat negara kita apabila kumpulan pertama bagi vaksin COVID-19 telah pun dibawa masuk dengan pesawat Airbus pesawat Airbus 330-300 yang mana telah pun meletakkan suhu antara 15 hingga 25 darjah Celsius dalam membawa bungkusan ataupun kotak bagi vaksin Comirnaty Pfizer-BioNTech sebentar tadi. Dan setakat apa kita saksikan sebentar tadi, alhamdulillah semuanya setakat ini berjalan dengan lancar, di mana perpindahan vaksin tersebut daripada kargo tersebut ke pusat penyimpanan yang akan dibawa sendiri oleh pihak DHL, itu antara kepastian yang kita dapat kongsi kepada anda setakat ini. Dan kita kembali ke studio ini sebenarnya untuk kita kembali mengupas berkenaan topik COVID dan juga vaksin ini, bagaimana sebenarnya ia boleh membantu kita untuk meningkatkan tahap kesihatan kepada masyarakat yang bakal menerima vaksin ini. Dan sudah pastinya apabila kita sudah menerima vaksin, program imunisasi peringkat kebangsaan akan dimulakan dalam insya-Allah pada minggu depan ya Puan. Jadi ini satu perkara yang cukup menarik kerana kalau boleh kita gambarkan seketika tadi, lebih kurang 312,000 dos yang dibawa, maka ada yang meletakkan secara faktanya satu vial itu boleh memberikan lebih kurang 5 atau 6 dos sebegitu. Jadi ini satu perkara yang cukup menarik kerana tidak ada setitik pun vaksin itu boleh dibazirkan. Maka dalam aspek garis panduan, pematuhan kepada penghantaran, pemberian dan juga pengagihan perlu dipatuhi secara tepat dan juga secara terperinci. Jadi bagaimana? Kembali kepada buku garis panduan tersebut, pematuhan kepada peraturan-peraturan vaksinisasi kebangsaan perlu dipatuhi, Puan. Okey, terima kasih. Untuk memastikan kelancaran program imunisasi ini, Kementerian Kesihatan telah merancang dengan teliti ya, untuk kaki tangan ataupun yang akan buat vaksinator, the one yang akan membuat vaksinasi kepada orang ramai ini akan melalui latihan. Dia ada latihan online yang telah setakat ni dalam buku ni kita beritahu dah ada 5,000 orang yang telah dilatih untuk menjadi vaksinator kepada rakyat Malaysia. So mereka juga telah dilatih untuk menggunakan saya diberitahu picagari yang akan digunakan tu is special, bukan yang biasa, supaya dia lebih tepat dan lebih berkesan. So latihan yang telah dijalankan oleh KKM ini adalah salah satu cara bagi memastikan kualiti bila kita nak menjalankan proses vaksinasi ini dapat dijalankan dengan lancar dan baik. Dan kita juga berharap logistik juga salah satu benda yang penting. So dalam buku ini juga kita ceritakan dua komponen yang terpenting dalam program imunisasi. Satu is the health aspect. Macam mana nak take care of the vaccine, macam mana nak cucuk, macam lepas itu pemantauan. Lagi satu is how logistiknya supaya the cold chain is intact ataupun sampai pada waktunya. So dua-dua ini akan menjadi dua komponen yang paling utama dalam menjalankan program imunisasi kebangsaan ini. Puan, seketika kita akan memberikan laluan kembali kepada KLIA untuk melihat kepada sidang media yang dilaksanakan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. 1 juta dos yang akan diberikan kepada lebih kurang 500,000 orang. Makanya adalah satu orang untuk dua dos. Jadi dalam hal ini mungkin pertanyaan tentang untuk 2 dos itu, adakah vaksin jenis yang sama digunakan dan apakah yang bakal terjadi sekiranya kalau ataupun bolehkah dicampurkan untuk pelbagai jenis yang lain dalam 2 dos itu? Okey, soalan yang sangat baik. Tidak boleh dicampurkan. Maknanya kalau saya terima Pfizer hari ini, satu akan direservekan untuk saya. Untuk my second dose, itu dijamin. That's why logistik dan juga appointment dan juga pengurusan sangat-sangat penting supaya tidak ada kesilapan. So registration semua ni yang dibuat oleh KKM perlu tepat. Dan kita tahu kalau you dapat hari ini Pfizer, another 21 days Pfizer.
Tak boleh hari ini Pfizer and then the 21 days Sinovac. Okay. So the same vaccine. Dan ensure keberkesanan. Difahamkan juga tidak semua jenis vaksin memerlukan suntikan sebanyak 2 kali. Ada jenis-jenis vaksin yang hanya memerlukan 1 kali suntikan. Ya, kalau di Malaysia kita dah dapatkan 5 vaksin yang kita ni 4 daripadanya adalah 2 dos. Tetapi 1 yang daripada China, CanSino, 1 kali sahaja. So mungkin bila dalam perancangan mungkin yang 1 dos sesuai untuk OKU ataupun tapi kita tak boleh pilih sebab datang by batch, ya. Tapi dari segi keselesaan atau mengurangkan pergerakan bagi orang-orang yang high risk, mungkin yang 1 dos lebih sesuai. So that is dalam perancangan logistik yang kita perlu lakukan. So dalam buku ni dia ceritakan mana vaksin yang 2 dos, mana vaksin yang 1 dos, mana vaksin yang tahap handling dia yang perlukan suhu macam Pfizer special. Ya, dia kena ada cold chain. Yang vaksin-vaksin lain macam mana, semua diterangkan supaya bila kita ada kefahaman dan kita punya confidence towards menerima vaksin itu lebih tinggi. Dan juga tahap keberkesanan untuk setiap vaksin itu juga berbeza peratusannya. Jadi mungkin ada yang mempersoalkan mereka tidak punya pilihan untuk memilih jenis vaksin yang akan disuntik oleh mereka. Jadi bagaimana kalau kita boleh meningkatkan keyakinan mereka bahawa semua vaksin ini sebenarnya akan memberi satu kesan yang positif untuk diri mereka sekiranya mereka minum. Setiap vaksin ni bila dibuat ujian klinikal, dia akan buat ujian klinikal kepada kumpulan-kumpulan yang berbeza. So kalau kita tengok ada setengah-setengah vaksin tu dia punya tahap kekesanan nampak rendah kerana dia punya clinical trial mungkin dia bagi vaksin tu kepada frontliner yang terdedah kepada COVID setiap hari. So nampak rendah. Ya, so sebenarnya dia tidak menggambarkan keberkesanan secara ni. It depends on imunisasi COVID-19 Peringkat Kebangsaan YB Kari Jamaluddin bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan juga Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Masih lagi kita menyambung perbincangan kita Syu bersama dengan Puan Hazami Habib, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia. Puan, tadi disebutkan juga 1 juta dos yang akan diberikan kepada lebih kurang 500,000 orang. Makanya adalah 1 orang untuk 2 dos. Jadi dalam hal ini mungkin pertanyaan tentang untuk 2 dos itu, adakah vaksin jenis yang sama digunakan dan apakah yang bakal terjadi sekiranya kalau ataupun bolehkah dicampurkan untuk pelbagai jenis yang lain dalam 2 dos itu? Okey, soalan yang sangat baik. Tidak boleh dicampurkan. Maknanya kalau saya terima Pfizer hari ini, 1 akan direservekan untuk saya. Untuk my second dose, itu dijamin. That's why logistik dan juga appointment dan juga pengurusan sangat-sangat penting supaya tidak ada kesilapan. Ya, so registration semua ni yang dibuat oleh KKM perlu tepat. Dan kita tahu kalau you dapat hari ini Pfizer, another 21 days Pfizer. Tak boleh hari ini Pfizer and then the 21 days Sinovac. So the same vaccine. Dan ensure keberkesanan. Difahamkan juga tidak semua jenis vaksin memerlukan suntikan sebanyak 2 kali. Ada jenis-jenis vaksin yang hanya memerlukan 1 kali suntikan. Ya, kalau di Malaysia kita dah dapatkan 5 vaksin yang kita ni 4 daripadanya adalah 2 dos. Tetapi 1 yang daripada China, CanSino, 1 kali sahaja. So mungkin bila dalam perancangan mungkin yang 1 dos sesuai untuk OKU ataupun tapi kita tak boleh pilih sebab datang by batch, ya. Tapi dari segi keselesaan atau mengurangkan pergerakan bagi orang-orang yang high risk, mungkin yang 1 dos lebih sesuai. So that is dalam perancangan logistik yang kita perlu lakukan. So dalam buku ni dia ceritakan mana vaksin yang 2 dos, mana vaksin yang 1 dos, mana vaksin yang tahap handling dia yang perlukan suhu macam Pfizer special. Ya, dia kena ada cold chain. Yang vaksin-vaksin lain macam mana, semua diterangkan supaya bila kita ada kefahaman dan kita punya confidence towards menerima vaksin itu lebih tinggi. Dan juga tahap keberkesanan untuk setiap vaksin itu juga berbeza peratusannya. Jadi mungkin ada yang mempersoalkan mereka tidak punya pilihan untuk memilih jenis vaksin yang akan disuntik oleh mereka. Jadi bagaimana kalau kita boleh meningkatkan keyakinan mereka
mereka bahawa semua vaksin ini sebenarnya akan memberi satu kesan yang positif untuk diri mereka sekiranya mereka minum. Setiap vaksin ni bila dia buat ujian klinikal, dia akan buat ujian klinikal kepada kumpulan-kumpulan yang berbeza. So kalau kita tengok ada setengah-setengah vaksin tu dia punya tahap kekebalan nampak rendah kerana dia punya clinical trial mungkin dia bagi vaksin tu kepada frontliner yang terdedah kepada COVID setiap hari. So nampak rendah. So sebenarnya dia tidak menggambarkan keberkesanan secara ni. It depends on pada siapa dia gunakan untuk clinical trial. Tetapi bagi WHO yang meluluskan vaksin, dia kata for threshold lulus 50%. 50% tahap kepesanan is good enough already. So semua yang kita beli daripada kerajaan Malaysia ni semuanya melepasi piawaian WHO. So kita tak perlu rasa gusar lah. Saya rasa di Malaysia ni NPRA dengan agensi bekalan dadah akan memantau. Sebab itu kelulusan is not, kalau kita nampak negara lain dah lulus, kenapa kita tak lulus? There is a proses untuk mereka semak, nilai, baru kelulusan itu diberi. Setakat sekarang yang 5 tu baru Pfizer yang diluluskan oleh NPRA. Yang lain masih lagi menunggu kelulusan. Okey. Dalam memastikan tidak berlaku sebarang sedikit pembaziran dari setiap vial ataupun setiap dos suntikan yang diberikan, pemberian vaksin itu dengan kadar segera juga perlu dilakukan. Maknanya perlu dilakukan mungkin dalam suhu yang lebih sejuk ataupun suhu bilik, dan juga pelaksanaan garis pematuhan yang lebih baik dan juga efisien. Penggunaan picagari yang sesuai untuk vial bagi COVID-19 ini juga diperlukan supaya memastikan keberkesanan masuk dalam tubuh badan dengan lebih efektif. Jadi bagaimana dalam hal ini proses pematuhan dan pemantauan kepada pelaksanaan program imunisasi ini? Betul. Yang itu KKM sudah menetapkan ciri-ciri apakah jenis picagari untuk Pfizer. Semua itu telah ditetapkan oleh KKM. KKM juga telah menetapkan bagaimana nak memantau selepas mengambil vaksinasi itu. Okey. Apakah saluran-saluran yang rakyat boleh bagi tahu. Maknanya kalau selepas dia divaksinasi, dia balik rumah, dan dia rasa something wrong, dan dia boleh cepat-cepat laporkan. Laporan tu boleh melalui MySejahtera ataupun terus pergi ke klinik. Dan dari situ pemantauan itu yang tadi YB Menteri mengatakan tadi kan. Ex-gratia tu. Ya, so kita kena bekerjasama dengan syarikat pembekal vaksin dan kita memantau bersama-sama. So setakat ini itu adalah sistem yang telah kita letakkan dalam kita dah merancang perjalanan pelan imunisasi negara ni. Okey, untuk vaksin Pfizer-BioNTech ini memerlukan suhu yang ekstrim dari sudut penyimpanannya negatif 70 ke 75 darjah Celsius. Mungkin ada tertanya-tanya untuk suntikan tersebut, prosesnya perlu dikeluarkan daripada valnya masuk ke picagarinya, dan adakah ini memerlukan suhu yang sama sewaktu proses itu berlaku? Dan mungkin juga ditanya adakah negatif 75 suhu negatif 75 itu daripada vaksin tersebut akan dicocok ke dalam badan individu menerima vaksin tersebut? Dia punya steps tu maybe dia kena yang ini KKM ada standard dia lah. Penyimpanan tu yang kena negatif 75 supaya dia tak rosak. Tapi bila kita nak gunakan tu, kalau dari pembacaan handling tu, after dia buka valve tu, it can be under room temperature for 2 to 3 hours. Should be 6 dos tu untuk disuntik untuk 6 orang within tak sampai 2 hours tu. It's intact. It should be okay. Mungkin interaksi kimia, interaksi ubat-ubatan ataupun interaksi anatomi badan terhadap vial ataupun suntikan dos yang diberikan. Dalam tempoh selepas suntikan pertama kepada suntikan kedua dalam tempoh 21 hari itu, ada kerisauan juga yang diterbitkan tentang apakah akan berlakunya interaksi sekiranya seseorang itu sedang mengambil ubat-ubatan ataupun sedang dalam proses perubatan, mungkin darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Interaksi antara vaksin dan juga ubat-ubatan yang diambil secara oral dan juga vaksin yang disuntik secara suntikan itu, bagaimana boleh diperjelaskan secara lebih lanjut? Sebab itu amat penting bila register, Kementerian Kesihatan akan sediakan beberapa soalan. Setiap rakyat kena jawab soalan itu dengan tepat. Kalau ada darah tinggi ke, kencing manis ke, declare. Then dia akan letak you dalam kumpulan yang akan dipantau sebagaimana yang sepatutnya. Itu penting ya. Maknanya yang awal sekali tu we have to declare whatever yang ni. So ada soalan-soalan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan on this. So kalau kita tengok dalam buku ni, dia akan cakap the process tu.
Ya, daripada pendaftaran, you declare, tunggu janji, and then dia ni. So semua step yang dia dah susun ni, KKM dah susun ni, you can see that dia akan mengambil kira semua yang you cakap tadi tu. Kalau you balik rumah, dia kata ini, dan you laporkan segera. Tapi kalau you dah declare daripada awal ni, dan doktor dah tahu, dan dia akan bagi nasihat masa selepas suntikan. Selepas suntikan pun setiap orang kena duduk 30 minit di kawasan PPV tu. Just to see ada tak immediate effect. Kalau tak ada, dan boleh balik. Ya, 30 minit adalah the standard time that they have to stay there untuk dipantau. Jangan terus memandu lah. Jangan terus memandu. Macam dekat US sekarang dia dah buat drive-thru untuk vaksinasi. Tapi bila kami kaji semalam for us to see ada possibility ke drive-thru, driver yang memandu dia tak vaksin. Dia hanya vaksin penumpang sahaja. Okay, that's a precaution. So kita belajar daripada apa negara luar buat, dan kita lihat how they react towards it, dan kita juga try to see dekat Malaysia sebab climate berbeza. Ya, dekat Arizona sejuk, dekat sini climate kita panas. So ada efek tak? Ini benda-benda yang sedang dibincangkan dan sedang diperhalusi. Ada 19 langkah yang dikongsikan sebenarnya kalau anda buat bacaan tersebut. Tidak semua individu perlu melalui 19 langkah tersebut. Ada yang memerlukan beberapa langkah sahaja, yang bergantung kepada keadaan dan juga kesihatan anda pada ketika itu. Selain daripada itu juga, kalau kita boleh sentuh sikit berkenaan dengan fatwa, kerana ini dimuat naik juga di dalam buku panduan ini. Bagaimana kalau boleh Puan perincikan sedikit secara ringkas? Fatwa dalam ni kita masukkan sebab dia banyak orang bertanya soalan ini. So kalau kita lihat dalam buku ni kita dah masukkan di mana mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal agama telah meluluskan dan memutuskan hukum penggunaan vaksin COVID-19 ni harus. Dan benda ni tak baru pun sebenarnya. Majlis Fatwa ni telah mula memberi dalam perspektif syarak ni dari tahun 1988 lagi. Ya, kita punya vaccination ni kita ada 11 vaksin yang dah diguna pakai di negara ni yang untuk cover 13 penyakit. Ya, so dan kita juga melihat dari negara-negara lain ya seperti Al-Azhar, Al-Syarif, Majlis Fatwa Kerajaan Amerika dan juga US punya fatwa pun sudah meluluskan. So ini kita masukkan ke dalam buku ni supaya jelas, supaya orang dapat merujuk dan jelas dan tidak ada lagi keraguan ataupun kebimbangan tentang haram ke haruskah. Fatwa telah keluar, is harus. Lebih banyak manfaat daripada... Ya, lebih banyak manfaat daripada keburukan. Puan, ini satu persoalan juga kerana 2 dos yang akan diberikan dalam selang masa 21 hari ataupun 14 hari itu. Kalau sekiranya seseorang yang telah pun mendapat suntikan pertama terlepas suntikan kedua ataupun mungkin berlaku beberapa kita kata kesenggangan masa ataupun beberapa halangan yang tidak membolehkan mereka itu untuk mengambil dos yang kedua. Jadi bagaimana plan susulan dan tindakan susulan yang akan dibuat kalau sekiranya terlepas dos kedua untuk disesuaikan kembali dengan keadaan 2 dos itu? Okey. Dalam proses imunisasi itu 3 hari sebelum dos kedua dia akan diingatkan. Okey. That person will be reminded 3 hari sebelum dia the day of the second dose. Kalau dalam 3 hari itu kata saya tak boleh hadir dan kita tak nak pembaziran vaksin. So kita akan cari another penerima supaya ni dan dia akan diaturkan tapi tak boleh lari daripada 21-22 hari macam itulah. Tapi kita harap kalau boleh rakyat Malaysia kita ikutlah 21 hari. That's easier to manage the vaccine. Cuma itu sebab kita ada sistem reminder. Even the first dose 3 hari sebelum tu you dah dapat appointment, dia akan remind you. So when we have that, we hope percentage of rakyat Malaysia yang mengambil vaksin mengikut waktu jarak yang ditetapkan tu dapat kita intagkan dan kita dapat jalankan. Walau bagaimanapun kalau yang tak boleh sangat terlepas dan KKM akan aturkan hari yang lain lah. Kalau Puan mungkin boleh perincikan berkenaan
imuniti kelompok. Bagaimana sebenarnya kita menggunakan pendekatan ini untuk sama-sama membendung jangkitan COVID-19? Ialah kita tidak menjangkakan ataupun mahu COVID-19 ini sentiasa berada dalam komuniti, tapi ini adalah pendekatan yang terbaik yang kita guna sekarang ini, iaitu dengan menggunakan imuniti kelompok. Jadi mungkin sedikit pencerahan bagaimana sebenarnya imuniti kelompok ini boleh membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19. Okey. Imuniti kelompok ni kalau kita punya target 80%. Okey. 80% of our population rakyat Malaysia yang tinggal dalam Malaysia ni divaksinkan. Bila kita dapat kurangkan, kalau kita tengok negara-negara lain yang telah mula vaksin, ya, ada satu negara dia buat sampel 600,000 orang. Dia punya kadar jangkitan penurunan 95%. So kalau bayangkan kalau kita dapat 80% imuniti kelompok di Malaysia, kita dapat menurunkan jangkitan itu sangat rendah supaya dia tidak lagi menjadi ancaman. Ya, kalau dia satu negara dia menjadi ancaman, tapi kalau kita dapat rendahkan dia, kalau ada pun kes-kes terpencil yang kita boleh curb very fast. And we hope by February next year, bila kita dah start all the foreign workers pun kita akan jadi bagi vaksin, and we hope we can putuskan rantaian penyakit di COVID-19 di Malaysia. Okay. So that is our target. That is the numbers yang kita rasa really boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19. 80% of our population. Puan, seperti yang dinyatakan tadi, pihak MOSTI dan KKM akan menerima setiap minggu ratusan ribu dos vaksin akan sampai ke negara, dan ini adalah proses berterusan yang akan diberikan, dan sudah pasti mobilisasinya itu perlu secara tepat dan juga secara lebih detail dan juga lebih teliti. Jadi bagaimana dalam hal ini Puan melihat untuk dos itu diberikan dalam kadar yang banyak ataupun pukal itu untuk diselesaikan, kemudian diteruskan dengan kumpulan yang lain dan juga kohort dan yang seterusnya? Ini yang saya katakan cabaran yang terbesar dalam logistik adalah dalam pelan ini adalah logistik. So kalau kita lihat sekarang Kementerian Sains, KKM, MKN dan lain-lain kementerian yang berkaitan bekerjasama. Termasuk kerajaan negeri, macam tadi ada lintas langsung ke Perak. So everything yang ni akan diatur mengikut perancangan dan polisi yang telah diterakan dalam buku ni, semua standard. Dan kita ada bilik gerakan yang memantau real time. Real time kat Perak, katalah hari ini 30,000 dos, berapa peratus by 2 o'clock. That's how we are try. Kita juga try nak buat benda ni real time through sharing of data online. So bila kita ada aplikasi MySejahtera, Laman Sesawang, dan juga yang 3 secara manual, talian hotline dan juga outreach, semua ni akan disatukan. Dan dari situ kita akan nampak perkembangan live dari setiap lokasi PPV ataupun setiap negeri. So nanti akan ada laporan kepada orang ramai supaya kita tahu where are we, kalau kita behind schedule ke, or we are on schedule ke. That is very important. So with that bila kita nak distribute the vaccine tu, planning tu memang daripada awal tu. Bila macam mana you nak tahu 60 tahun ke atas fasa 2. This is all the database yang kita draw down daripada Jabatan Statistik Negara. We have been doing this for months already. So semua data-data tu sedang dikumpulkan, and then it's all online. This is first lah, the big data analytic kind of coordinating the pelan imunisasi, dan it's a challenge to the kementerian, tetapi it's a good exercise for us to really practice big data sharing and analytics. We are opening up the new challenge untuk big data analysis dan juga big data collection. Terima kasih Puan kerana bersama dengan kami. Kita nak